Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat hari ini membabitkan kes saman luar biasa kepada Anwar Ibrahim. Vaksin COVID-19, 8 warga Malaysia menyaman Anwar WHO RM60 juta ringgit. Sejumlah 8 warga Malaysia memfailkan saman berjumlah 60 juta ringgit terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO atas dakwaan komplikasi kesihatan dan kematian yang disebabkan oleh vaksin COVID-19. Red saman itu menyasarkan sejumlah 25 defendant termasuk bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob, Kementerian Kesihatan, Kerajaan serta Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom. Defendant lain termasuk Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad serta Menteri sebelumnya Dr. Adam Baba dan Khairi Jamaluddin, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dan Menteri sebelumnya Hamzah Zainuddin, Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq dan Menteri sebelumnya Dr. Muhammad Razi Jidin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zaliha Mustafa, serta bekas Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah. Menurut kertas kausa yang dilihat oleh Malaysia kini, 8 pelanatif tersebut mendakwa mengalami kesan akibat arahan kerajaan untuk vaksin wajib semasa kemuncak penularan wabak COVID-19 4 tahun lalu. Antaranya ialah seorang penduduk Muar yang mendakwa bapanya meninggal dunia selepas menerima 2 dos vaksin Sinovac dan 1 dos penggalak Pfizer. Seorang pelanatif lain ialah seorang pekerja pembersihan rumput yang mendakwa mengalami stroke, kesukaran bercakap dan masalah untuk berjalan seperti biasa sehingga memerlukan tongkat selepas mematuhi arahan kerajaan untuk menerima 2 dos vaksin Pfizer. Seorang lagi pelanatif ialah seorang tukang urut wanita yang sebelum itu sihat, tetapi mendakwa mengalami muntah dan sakit kepala yang kronik, serta seluruh badan mengalami kesakitan dan terketar selepas menerima 1 dos vaksin Pfizer. Dia kini perlu menggunakan kerusi roda. Saman itu turut melibatkan seorang pekerja sebuah syarikat pengurusan amanah yang mendakwa diarahkan mengambil cuti tanpa gaji atau meletakkan jawatan secara sukarela kerana enggan mengambil vaksin. Selain pampasan wang, 8 pelanatif itu turut menuntut beberapa pengisytiharan daripada mahkamah termasuk bahawa COVID-19 adalah palsu, wabak senjata biologi ciptaan manusia yang dibuat untuk menyerupai seasonal flu. Mereka juga menuntut mahkamah mengisytiharkan bahawa coronavirus semula jadi virus yang tidak pernah dapat dibuktikan oleh Kementerian Kesihatan dan WHO yang menurut mereka gagal menjalankan proses pengasingan mengikut piawaian perubatan. Pelanatif juga menuntut pengisytiharan dan writ atau larangan terhadap Anwar, Kementerian Kesihatan dan Kerajaan menghentikan suntikan vaksin eksperimental beracun serta membatalkan semua jenis dan bentuk program seperti program imunisasi COVID-19 kebangsaan secara serta-merta. Mereka juga menuntut perintah mahkamah agar Anwar dan kerajaan menarik diri daripada menjadi anggota WHO dan Forum Ekonomi Dunia WEF yang didakwa sebagai penjenayah terancang yang bersekongkol untuk merampas kedaulatan negara-negara anggotanya termasuk Malaysia. Selain itu, mereka menuntut pengisytiharan bahawa penggunaan rawatan awal atau alternatif dan atau konvensional seperti Ivermectin dan banyak lagi dan ubat lain yang serupa tanpa mengambil vaksin eksperimental beracun seharusnya dibenarkan untuk merawat pesakit COVID-19. 2 hari lalu, Mahkamah Tinggi Jabatan Peguam Negara telah memfailkan memorandum kehadiran bagi pihak Anwar, bekas Perdana Menteri, sejumlah menteri dan bekas menteri
serta kerajaan sebagai respon terhadap saman tindakan tersebut. Mahkamah menetapkan 17 Februari tahun depan untuk pengurusan kes. Peguam planatif dari firma guaman, Tuan Muhammad Zainuddin & Co. telah mengambil tindakan sivil ini pada 23 Oktober lalu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di tengah kemelut politik sekarang, berkait dengan adanya pendedahan kononnya Barisan Nasional diajak untuk meninggalkan kerajaan, tiba-tiba pula Tun Mahathir bersuara mencadangkan hanya 2 parti bertanding dalam pilihan raya. Netizen ketawa terbahak-bahak mendengar cadangan Tun Mahathir ini. Kata mereka, kenapalah dengan Tun Mahathir ini? Dulu waktu dia yang buat salah, waktu dia mencipta banyak parti politik, waktu dia mencipta banyak parti-parti, dia pula tiba-tiba mencadangkan 2 parti bertanding. Ada netizen kata, dulu waktu menang tak pula cadangkan perkara ini. Tapi sekarang sudah kalah teruk, tiba-tiba pula cadang 2 parti saja bertanding. Itulah kata mereka, bila sudah tidak berkuasa, banyaklah cadangan pula yang berkepentingan untuk diri sendiri. Tun Mahathir pula mencadangkan hanya 2 parti bertanding dalam pilihan raya. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyarankan supaya hanya 2 parti bertanding dalam pilihan raya bagi membentuk kerajaan yang kuat dan digemari rakyat. Inilah yang lucu lah kan, ketika Tun Mahathir membentuk parti bersatu, ketika dia membentuk parti pejuang, tak pula dia terfikir benda ini. Kenapa Tun Mahathir tidak terus saja menyertai DAP-K, PKR-K waktu itu? Kalau benar dia kata seperti ini, kenapa dia tidak menyertai PKR saja atau parti bersatu saja dulu? Ini dia tubuh pula parti bersatu, tubuh lagi parti pejuang. Kalau betul lah kan dia mau betul-betul 1 lawan 1. Tapi itulah kan, dia tahu maknanya kenapa banyak parti perlu ada. Pergeseran kepimpinan, kepentingan pribadi, nak jadi presiden sendiri, nak jadi ketua sendiri, nak jadi kepala lah kan, tak nak jadi kuli-kuli saja. Tidak mau jadi orang yang dipimpin, hanya mau jadi memimpin saja, bentuklah parti baru. Itulah orang kata kepada Tun Mahathir, janganlah cakap seperti itu, janganlah cadang seperti ini, nanti terkena di muka sendiri, kata mereka. Walau bagaimanapun, cadangan Tun Mahathir ini sebenarnya cadangan yang baik. Cadangan yang sangat bagus kalau dari dulu lagi dilaksanakan, bukannya sekarang. Sekarang ini betul, saya berani cakap sudah terlambat. Parti politik di Malaysia ini sudah berterabur. Di semenanjung Malaysia, Anda kiralah sendiri, malas nak kira. Terlalu banyak parti politik, ada parti politik kecil, besar, sederhana, entah apa-apalah parti politiknya. Ada juga NGO yang tiba-tiba jadi parti politik. Di Sabah, tak payah sebutlah. Kami di Sabah muak, muak dengan parti politik. Bayangkan sajalah kan, ada satu kawasan nih, bertanding sehingga 11 kerusi penjuru. Ya, di kawasan kami lah, di kawasan saya. Bayangkan perlawanan penjurunya 9, ada yang setuju, 11. Begitulah banyaknya. Saya terpikirlah kalau sampai begitu banyak parti politik, macam manalah pilihan rayanya kan. Tapi sudah terjadi, sudah berlaku di Malaysia, bahkan di tempat kami. Lebih daripada 7 penjuru. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku sekarang ialah jumlah parti yang terlalu banyak tidak dapat membentuk undian majoriti bagi menang pilihan raya dan membentuk kerajaan, kata Mahathir lagi. Apabila parti berpecah, pastinya tidak boleh menang pilihan raya sebab tiada antara parti itu yang boleh meraih undi majoriti. Bagi membentuk kerajaan memandangkan sokongan pun berpecah, kata Tun Mahathir. Kita lihat contoh di United Kingdom dan Amerika Syarikat yang hanya ada 2 parti bertanding. Dengan parti lebih sukses akan membentuk kerajaan, kata Mahathir lagi.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran buku Idealis Said Hamid Albar karya Nur Hasilah Ismail dan Firdaus Zainal hari ini. Beliau turut mendakwa kerajaan pada hari ini bukan pilihan daripada rakyat kerana tiada parti yang mendapat undian majoriti bagi membentuk kerajaan. Kerajaan hari ini adalah kerajaan yang ditolak oleh rakyat dan bukan dipilih oleh mereka, katanya. Rakyat menolak semua parti berkenan dan bagi menyelesaikan masalah itu, sepatutnya hanya 2 parti sahaja yang bertanding dalam pilihan raya, katanya lagi. Selain itu, Mahathir turut menyifatkan bahawa UMNO sudah tidak wujud kerana ahli dalam parti berkenan sudah berpecah. UMNO kini sudah tiada sebab berpecah menjadi 5 parti. Kini tampuk kepimpinan tidak ada usaha untuk menyatukan parti kerana tidak berpegang kepada perjuangan UMNO. Ramai ahli UMNO tidak setuju dan mereka keluar termasuk saya, kata Mahathir. Kadang-kadang yang keluar ini buat parti baru atau sertai parti lain. Kewujudan kukuh lebih 70 tahun UMNO terjejas akibat perpecahan, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.